Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 5? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat, baik serta dijauhkan daripada COVID-19. Okey, Ustazah ialah Ustazah Nur Saki. Dia akan mengajar pelajaran Jawi untuk tahun 2021. Ustazah ulang. Ustazah akan mengajar kamu semua mata pelajaran Jawi tahun 2021. Okey. Apa yang Ustazah harapkan agar video yang Ustazah buat ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak murid sepanjang tempoh kawalan tempoh pergerakan PKP. PKP. Okay, sepanjang tempoh PKP. Okey, okay, baiklah. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah kita sama-sama membaca doa belajar. Okey, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan ilmuku dan kurniakan kepadaku kepahaman, wahai Tuhanku. Lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku akan urusanku dan lepaskanlah kebekuan lidahku supaya mereka faham akan perkataanku. Ya Allah, keluarkanlah aku dari kegelapan ragu dan muliakan aku dengan cahaya kefahaman dan bukakan aku dengan pengetahuan ilmu dan terangkanlah hatiku sebagaimana engkau menerangkan matahari dan bulan dan mudahkan bagiku pintu-pintu kurniaanmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Semoga doa kita ini memberkati lagi majlis ilmu kita pada hari ini. Okey. Mari kita lihat buku teks. Ustazah nak kamu sediakan buku teks di hadapan kamu ataupun di sisi kamu ataupun tak ada buku teks, boleh buka link yang telah disediakan. Untuk mata pelajaran Jawi, Ustazah nak kamu sediakan satu buah buku tulis. Satu buah buku tulis. Di mana bahagian hadapan adalah nota dan di tengah-tengah adalah latihan. Okey, semua dah ada buku Jawi. Okey, kalau dah ada buku Jawi, mari kita lihat buku teks Jawi. Okey. Okey, ini dia buku teks Jawi. Semua dah ada. Nampak di skrin Ustazah. Okey. Mari kita tengok kandungan buku teks Jawi tahun 5. Ada berapa tajuk yang akan kita pelajari sepanjang tahun 2021. Okey. Okey, kita tengok kandungan kita. Ada pelajaran pertama, kedua, ketiga dan keempat. Hanya ada 4 sahaja tajuk yang akan kamu pelajari sepanjang tahun 5. Sepanjang tahun 5 iaitu sepanjang darjah 5 tahun 2021 hanya ada 4 tajuk sahaja. Tak banyak, sikit. Okey, pelajaran yang pertama, kata yang menggunakan imbuhan an. Kata yang menggunakan imbuhan an. Ada 3 unit di sini. Unit pertama mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf nun. Unit kedua mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf alif nun. Unit yang ketiga mengeja kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf hamzah nun.
Manakala pelajaran kedua terdapat 2 unit. Pelajaran kedua bertajuk kata yang menggunakan imbuhan I. Kata yang menggunakan imbuhan I. Mengeja kata unit pertama, mengeja kata yang menggunakan imbuhan I dengan huruf ya. Unit yang kedua, mengeja kata yang menggunakan imbuhan I dengan huruf hamzah ya. Okey. Untuk pelajaran yang ketiga, tajuk yang ketiga, kata pinjaman daripada bahasa asing. Kata pinjaman daripada bahasa asing. Unit pertama, kata pinjaman bahasa Arab. Unit kedua, kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey. Yang di mana perkataan Melayu tu dipinjam, diambil daripada perkataan bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Pelajaran yang keempat, akronim. Akronim pada kata bahasa Melayu. Okey, unit yang pertama, akronim pada kata bahasa Melayu. Unit kedua, akronim pada kata bahasa Inggeris. Unit ketiga, akronim yang dilafazkan sebagai perkataan. Okey, akronim tu apa? Akronim tu adalah singkatan huruf daripada perkataan yang panjang. Contohnya, perkataan PLKN. Okey. Petronas, UNESCO, Perkeso. Itu yang kita akan belajar. Okey. Pastikan kamu mendapat buku teks saja. Kamu semua dapat buku teks saja 5 Okey, untuk pelajaran yang pertama yang hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama, kata yang menggunakan imbuhan an. Kata yang menggunakan imbuhan an. Okey, kalau kita tengok dekat kandungan tadi ni, kata yang menggunakan imbuhan an ada 3 jenis. Nun, alif nun dan hamzah nun. Okey, kalau bahasa Melayu, an dia. Kalau tulisan Rumi, an. Tapi kalau tulisan Jawi ni, kita ada pecahan. An tu dia ada pecahan huruf. Nun, alif nun dan hamzah nun. Tak apa, nanti kita akan belajar. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat mengeja kata berimbuhan an dengan menggunakan huruf nun, alif nun dan hamzah nun. Kemudian murid membaca kata berimbuhan dengan menggunakan huruf nun, alif nun dan hamzah nun. Yang ketiga, murid menulis kata berimbuhan an dengan menggunakan huruf nun, alif nun dan hamzah nun. Dapat mengeja, membaca dan yang terakhirlah menulis. Okey, perhatikan perkataan ataupun perhatikan gambar yang berada dalam buku teks. Ni di kawasan mana? Kalau kita tengok ni di kawasan perpustakaan. Okey, di perpustakaan. Tengok di perpustakaan ada imbuhan an. Imbuhan an menggunakan hamzah nun, kaedah hamzah nun. Bacaan. Bacaan pun menggunakan hamzah nun. Rujukan. Rujukan daripada bahasa Arab ni dijawikan jadi rujukan. Okey, rujuk. Kehadiran. Pinjaman mingguan. Okey. Tengok muka surat yang kedua. Okey. Okey, perhatikan di sini, Tengok muka surat yang kedua Ada 3 cara menulis imbuhan an dalam tulisan Jawi. Ada 3 cara menulis imbuhan an dalam tulisan Jawi. Macam tadi sudah cakap, yang pertama, imbuhan an ditulis dengan huruf nun sahaja. Huruf nun sahaja. Yang kedua, imbuhan an ditulis dengan huruf alif nun. Dan yang ketiga, imbuhan an ditulis dengan huruf hamzah nun. Okey. Contohnya tadi arahan, kemajuan, kegembiraan. Okey, Ustazah ada sediakan slide PowerPoint. Sambil-sambil kamu melihat PowerPoint Ustazah, kamu boleh tengok buku teks, okey? Okey. Okey, ni tadi sudah cakap
Saya maklumkan Pelajaran pertama, kata yang menggunakan imbuhan an. Kata yang menggunakan imbuhan an. Okey. Ada 3 cara menulis imbuhan an dalam tulisan Jawi. Tadi itulah. Yang pertama, imbuhan an ditulis dengan huruf nun seperti arahan. Ya, arah tambah dengan nun saja arahan. Yang kedua, ditulis dengan alif nun, kemajuan. Okey, asalnya maju tambah dengan imbuhan ke, tambah dengan imbuhan alif nun. Okey, kalau kita tengok kat sini ada dia punya cara penulisan dia sendiri. Dan yang ketiga, imbuhan an ditulis dengan huruf hamzah nun. Gembira. Okey, gembira. Dia bukan tambah dengan alif hamzah nun tapi dia tambah dengan huruf hamzah nun. Okey. Asalnya gembira. Boleh? Jadi, hari ni kita akan belajar kaedah-kaedah tersebut. Okey, kaedah-kaedah. Itu kaedah yang pertama dululah. Imbuhan an ditulis dengan huruf nun. Kita akan belajar ni dulu. Boleh? Boleh kita teruskan? Okey, saya harap boleh Okey, unit pertama imbuhan an dengan menggunakan huruf nun. Okey, hari ni Syazan nak fokuskan imbuhan an yang menggunakan huruf nun sahaja. Okey. Imbuhan an yang menggunakan huruf nun terbahagi kepada 2 jenis. 2 jenis. Yang pertama, tengok di sini, kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Yang pertama, kata dasar yang berakhir dengan huruf ya boleh menerima imbuhan huruf nun sahaja. Okey, kemudian yang kedua, kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Okey. Yang mana kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup boleh menggunakan imbuhan nun sahaja. Okey. Mari kita tengok jenis yang pertama, situasi yang pertama. Bila nak menggunakan imbuhan nun tadi, dia kata apabila kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Okay, betul kan? Kita tengok contoh kat sini. Imbuhan an pada kata dasar yang berakhir dengan huruf ya hendaklah ditulis dengan huruf nun sahaja. Contohnya perkataan puji. Puji. Okey, puji. Perkataan dasarnya berakhir dengan huruf ya. Puji perkataan asalnya memang pujilah. Tak ada imbuhan. Okey, dia berakhir dengan huruf ya. Okey, tapi bila nak letak imbuhan pujian, apa dia? Pujian, perlu tambah imbuhan an. An. Pujian. Okey, salah nak letak ya alif nun ke nun saja. Okey, kalau dalam situasi macam ni, yang berakhir dengan huruf ya, hendaklah ditambah nun sahaja. Pujian. Okey, begitu juga dengan contoh yang kedua, tari. Contoh yang kedua apa? Tari. Okey, tari. Tari adalah perkataan dasar yang berakhir dengan huruf ya. Apabila kita nak menerima imbuhan an, hendaklah ditambah huruf nun sahaja. Sebab apa? Sebab perkataan dasar tersebut berakhir dengan huruf ya. Okey, jadi tarian, tak alif ta, ra ya nun ran, ra ya nun yan, tarian. Okey, dan yang ketiga, belai. Sama juga perkataan dasar yang berakhir dengan huruf ya. Apabila menerima imbuhan an, hendaklah ditulis huruf nun sahaja. Belayan. Okey. Dan perkataan yang terakhir, pakai. Ini pun sama juga perkataan dasar pakai. Berakhir dengan huruf ya. Menerima imbuhan an.
Kalau terima imbuhan an, huruf jawinya hanya tulis huruf nun sahaja. Okey, faham? Ini situasi pertama apabila kata dasar, kata asalnya yang berakhir dengan huruf ya. Kalau terima imbuhan an, hanya perlu ditulis huruf nun sahaja. Okey, faham? Okey, untuk jenis yang kedua. Okey. Ketika mana nak menggunakan imbuhan an yang menggunakan huruf nun. Kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Tadi kan saya tunjukkan ini. Yang kedua ialah kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Okey, apabila kata dasar tersebut dia berakhir dengan suku kata tertutup, apabila menerima imbuhan an, hanya meletakkan huruf nun sahaja. Contoh macam mana dikatakan dengan suku kata tertutup. Okey, nampak tak kata dasar di bawah ni? Ustazah merah-merahkan ni adalah suku kata tertutup. Okey, kalau yang depan ni ialah suku kata terbuka. Yang hujung ni suku kata tertutup. Ustazah macam mana nak tahu terbuka tertutup? Okey, kamu kena rumikan dulu. Contohnya perkataan asal dia S-U-K-A-T, kat, sukat. Okay. Sukat. S-U, su, sin, waw, su. K-A-T, kat. Kaf, takat. Ustazah, A pergi mana? A terpaksa dibuangkan. Sebab apa? Kena A buang sebab okay, macam saya cakap masa tahun dulu. Okay, kita tengok contoh kat sini. Okay. Okay. Tengok kat sini. Okay, mula-mula kamu kena rumikan dulu. S-U-Su. S-U-Su. K-A-T, kat. Sukat. Okay. Nampak tak? Ini suku kata pertama, su. Ini suku kata kedua. Suku kata pertama adalah suku kata terbuka. Suku kata yang kedua adalah suku kata tertutup. Sebab apa? Sebab dia ada 3 huruf. Okey, akan tetapi Ustazah, kenapa dia dalam jawi jadi 2 huruf? Kenapa Rumi 3 huruf? Okey, sebabnya ni kita gunakan istilah KVK. Okey ya, Ustazah nak cari color merah lah. Okey. Okey. KVK. Apa tu KVK? KVK ialah konsonan, vokal konsonan. Apa tu konsonan, vokal konsonan? Okay, tengok kad-kad ni. K ni adalah huruf konsonan. Jadi singkatan dia adalah K. A adalah vokal. A adalah huruf vokal. Jadi singkatan dia adalah V. Dan T adalah konsonan. Singkatannya adalah K. Okey, mengikut kaedah jawi, sekiranya huruf A di tengah-tengah, huruf A di tengah-tengah suku kata tertutup, suku kata tertutup ni, huruf A perlulah dibuangkan apabila kamu nak bertukarkan kepada jawi. Apabila perkataan tersebut nak tukar kepada jawi, A ni perlu dibuang. Sebab apa? Sebab dia di tengah-tengah. Ya, ini special untuk vokal A saja. Vokal U, vokal E, vokal I tak ada. Kalau Italic lah. Italic dia kekal. Okay. Hanya vokal A dan vokal E pepet. Okay.
dia dibuang. Ya, kalau vokal lain semua dikekalkan. Okey, jadi jawinya S jadi huruf dia baru gerak pula. Sin. Wow. U jadi apa? U jadi wow. Okey. K jadi apa? K jadi kaf. A jadi apa? A alif tapi dia dibuangkan sebab apa? Sebab A itu berada di tengah-tengah. Terus kepada T. T huruf apa? Ta. Sukai. Okey. Sukai. Okay, ini cara kaedah untuk jawi lah. Misalnya jawi ni sebenarnya saya dah ajar, tapi terlepas mungkin ada yang tak berapa kesempatan untuk memasuki kelas. Saya ulang balik lah. Okay. Kita tengok balik pada slide tadi. Okay, slide kita tadi ni Sukat. Okay, yang kedua, tapis. Mana suku kata tertutup? Space ni space ni ta ni adalah suku kata terbuka. Space ni adalah suku kata tertutup. Apabila menerima imbuhan an, hendaklah ditulis huruf nun sahaja. Jadi tapisan, ya. Sebab apa? Sebab apa digunakan huruf nun sahaja? Sebabnya kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Ini kata dasar, dia berakhir dengan suku kata tertutup. Apabila menerima imbuhan an, hanya letakkan huruf nun saja. Okey. Tengok nombor 3. Sebut. Sinsa ni adalah suku kata terbuka. Bot, bawah tabut adalah suku kata tertutup. Bot ni, suku kata tertutup ni kita belajar masa darjah 2 dulu. Okey. Ingat kan 3 huruf. Sebut. Se ni, hitam ni adalah suku kata terbuka. Merah ni adalah suku kata tertutup. Apabila menerima imbuhan an, hanya perlu letakkan huruf nun sahaja. Jadi sebutan. Okey ni, keikhlasan. Letakkan keikhlasan. Ikhlas. Okey, ni bahasa Arab ni. Okey, adalah suku kata terbuka. Las, lam alif sad. Las, Ustazah. Ini kenapa suku kata tertutup ada huruf alif tapi dia tak dibuangkan. Macam ni tadi kalau sukat tadi alif ni dibuang. Kalau dekat ikhlas ni alifnya tu dikekalkan. Kenapa Ustazah? Sebab dia special case. Sebab dia ikhlas ni adalah perkataan bahasa Arab. Perkataan bahasa Arab perlu dikekalkan ejaannya. Okey, nanti kita akan belajar pinjaman kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Dia berkait lapat sebenarnya jawi ni. Okey, jadi kalau ada keikhlasan menerima imbuhan an, perlu tulis nun sahaja. Jadilah keikhlasan. Okey, boleh pergi lagi? Okey, boleh. Okey, sekarang kita tengok ada lagi tak? Habis tu saja. Okey, faham ya apa yang saya sampaikan tadi? Yang pertama, masa bila tajuk kita tadi ni adalah tajuk imbuhan an. Okey, masa bila imbuhan an dengan menggunakan huruf nun perlu diletakkan. Okey, huruf nun ni diletakkan pada waktu bila? Pada masa bila? Okey, dia terjadi pada dua keadaan. Dia terjadi pada dua keadaan. Keadaan yang pertama apabila perkataan dasar berakhir dengan huruf ya. Kalau ada imbuhan an perlu letak huruf nun saja. Dan situasi kedua apabila kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Okey, apabila ada suku kata tertutup, maka dia terima imbuhan an perlulah menggunakan huruf nun saja. Itu ya dia dua situasi. Okey. Ini situasi yang pertama tadi, huruf ya berakhir dengan huruf ya, dan ini adalah berakhir dengan suku kata tertutup. Suku kata tertutup. Okey, itu saja untuk penerangan Ustazah pada hari ini. Jadi untuk nota pada hari ini, Ustazah nak kamu salin daripada slide yang ni, Okey, bermula dengan slide ini. Boleh? Bermula dengan slide yang ini. Ini perlu tulis nota.
Okey. Kemudian slide seterusnya, slide ni pun kena salin. Seterusnya slide ini pun kena salin. Dan slide ini pun kena salin. Okey, faham? Ada 2 slide kena, 2 slide, 4 ke? 1, 2, 3, 4. 4 slide dia kena salin. Salin di mana? Di buku tulis. Ni nota lah. Latihan belum ada lagi. Saza nak kamu menulis dulu nota. Dah lama tak menulis Jawi. Hari ni kita tulislah. Tulis Jawi. Dah melembut-lembutkan jari kita yang dah lama tak bergerak tu. Kan selalu mulut je bergerak. Kan? Okey, itu saja daripada Ustazah. Okey, Ustazah kalau susah nak salin sebab guna handphone kecil tak nampak, Ustazah boleh benarkan kamu untuk print. Print dan tampal dalam buku. Print kemudian tampal dalam buku tulis. Boleh juga. Print nak warna ke hitam putih? Tak kisah, yang mana senang untuk kamu. Misalkan kamu boleh membaca. Yang penting kamu boleh membaca. Okey, faham? Okey, Ustazah harap kamu faham lah. Okey, Ustazah kalau tak boleh nak print, tak boleh nak salin. Okey, salin dalam buku teks. Okey, kalau tak boleh nak salin dekat Ustazah punya PowerPoint, boleh salin dekat buku teks. Sekejap ya. Salin kat buku teks, mana buku teks? Sini. Okey, salin kat buku teks ni. Daripada mana? Daripada muka surat 2. Muka surat 4, 2, 4. Muka surat 5. Muka surat 6. Okey, itu saja. Okey, 2. Muka surat 2, muka surat 4. Muka surat 5 dan muka surat 6. 2, 4, 5 dan 6. 4 juga. Okey. Itu salin dalam buku teks. Tak kisah. Asalkan ada menulis. Okey, itu saja daripada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ustazah menutup kita punya sesi pembelajaran. Ustazah nak memberi peringatan dan pesanan kepada murid-murid tahun 5 agar tidak lupa akan solat. Okey, solat 5 waktu sehari semalam. Tidak lupa membaca Al-Quran. Kalau boleh hari-hari baca Al-Quran. Setiap masa, setiap lepas solat. Lagi kamu tak sekolah kan? Lepas solat boleh baca Al-Quran. Iqra'. Mana Iqra'? Boleh Iqra' lah. Okey, baca Al-Quran, baca Iqra'. Okey. Kemudian jaga kesihatan. Jaga kesihatan diri, banyakkan minum air masak. Kurangkan bersentuhan dengan rakan. Okey, jaga diri. Duduk di rumah elok-elok. Sekarang ni tempat yang paling selamatlah di rumah. Di rumah kita saja. Okey, itu saja daripada Ustazah. Ustazah nak akhirkan pembelajaran kita dengan bacaan doa. Tanda tangan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami. Sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami rahmat kerana bahawa sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia. Wahai Tuhan yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arif. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku mempertaruhkan kepada Engkau apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kembalikanlah ilmu kepadaku ketika aku berhajat kepadanya. Dan janganlah Engkau lupakan aku akan ilmu, wahai pentadbir sekalian alam.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.